Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai tugasan 3 GPIM 1022, iaitu penghayatan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan Muslim. Nama pensyarah kami ialah Puan Nur Hatimah binti Muhammad. Baiklah, saya akan mulakan dengan sesi pengenalan terhadap ahli kumpulan saya. Nama saya Muhammad Irfan Danish bin Muhammad Hafiz, dan dua rakan saya iaitu Muhammad Ibnu Salihin bin Muhammad Uthman dan Syahid Faik Najmi bin Syahid Muhammad Firuz. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan mengenai penghayatan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan seseorang Muslim. Penghayatan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah SAW adalah asas dalam kehidupan seseorang Muslim yang bertujuan untuk mencapai keredaan Allah serta membina masyarakat yang harmoni. Akhlak mulia yang mencerminkan kebaikan dan budi pekerti yang baik ialah antara ciri utama yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW sepanjang kehidupannya. Baginda dikenali dengan sifat-sifat terpuji seperti jujur, amanah, sabar dan kasih sayang yang telah menarik ramai orang kepada Islam. Mengikuti sunnah baginda bukan sahaja merangkumi perbuatan dan ibadah khusus, tetapi juga membawa hikmah dalam kehidupan sosial dan hubungan sesama manusia. Dengan mencontohi akhlak Rasulullah, seseorang Muslim dapat membina peribadi yang baik dan mampu menjadi teladan dalam keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini menanam nilai positif dan membina jati diri yang kukuh berlandaskan iman yang menjadi asas bagi membentuk masyarakat Islam yang sejahtera dan bersatu padu. Definisi akhlak mulia. Akhlak dari segi istilah merupakan sifat yang tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Akhlak mulia pula merupakan kepribadian terpuji yang ditunjukkan melalui tindakan, percakapan dan niat. Akhlak mulia Rasulullah SAW adalah contoh perilaku yang sangat tinggi dan sempurna dalam segala aspek kehidupan yang boleh dicontohi oleh setiap Muslim. Rasulullah SAW dikenali dengan memiliki sifat-sifat yang dapat menjadi teladan bagi umat manusia dalam berinteraksi sesama manusia, beribadah kepada Allah dan menjalani kehidupan sehari-hari. Seterusnya, kita akan melihat pula contoh akhlak mulia Rasulullah SAW yang boleh dicontohi oleh semua umat Muslim dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kita akan lihat kepada sifat ikhlas Rasulullah dahulu. Rasulullah SAW dikenali dengan keikhlasannya, terutamanya dalam beribadah kepada Allah. Al-Kafawi mentafsirkan ikhlas sebagai niat yang tulus dalam setiap ibadah, di mana hanya Allah yang disembah tanpa ada tujuan selainnya. Terdapat 3 perkara penting yang perlu dilakukan untuk mencapai keikhlasan. Pertama, buang sifat tamak dalam diri, iaitu tidak berbuat sesuatu kerana mengharapkan ganjaran dunia. Sebagai contoh, seseorang tu dia membantu orang lain dengan mengharapkan mendapat upah seperti wang, hadiah dan lain-lain. Kedua, menjauhi daripada mengharapkan sanjungan dan pujian daripada orang lain kerana perkara tersebut dapat mengganggu niat dan keikhlasan hati kita. Yang ketiga, lakukan setiap amal dengan teguh dan penuh kesungguhan tanpa mengharapkan selain Allah. Apabila ketiga-tiga perkara ini dilakukan dengan ikhlas, maka keikhlasan akan muncul dengan sendirinya. Sekarang kita lihat pula kepada contoh sifat keikhlasan Rasulullah. Contoh keikhlasan Rasulullah dalam aspek agama ialah ketika Rasulullah dihadapkan dengan ujian yang sangat berat, iaitu ancaman daripada kaum Quraisy yang meminta beliau untuk mengurangkan dakwahnya atau memberi mereka kekuasaan sebagai syarat. Namun beliau tetap menolak semua permintaan tersebut. Rasulullah mengutamakan keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah dan tidak tergoda oleh tawaran duniawi. Bahkan ketika beliau ditawarkan kekayaan dan kedudukan, beliau tetap teguh dan konsisten dalam melaksanakan tugas dakwahnya. Oleh itu,
kita seharusnya mencontohi sifat keikhlasan Rasulullah SAW ini, iaitu tetap teguh dengan agama walaupun diberi ganjaran yang bermacam-macam, kerana kita perlu mempercayai Islam itu adalah agama yang benar. Seterusnya, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali apa yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan keredaannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan kata lain, setiap amal perbuatan kita harus dilakukan dengan niat yang tulus semata-mata kerana Allah, agar amal kita diterima dan diberkatinya. Pula ni. Assalamualaikum bang. Salam. Kenapa ni? Awak abang tu tak boleh hidup kan? Tak boleh hidup mana bang? Saya tengok dulu. Sebab saya pomen. Oh. Dekat. Dua apa hidup kan? Ya bang. Bismillah. Boleh abang? Oh boleh abang. Terima kasih abang kan? Tapi saya tak ada apa nak bagi ni bang. Tak apa, saya tolong ikhlas. Terima kasih banyak bang Ya lah kelan. Okey bang. Contoh kedua, akhlak mulia Rasulullah SAW yang boleh diikuti oleh umat Islam, iaitu sifat jujur. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat sidik, iaitu jujur yang sangat mulia. Kejujuran beliau sudah terbukti sejak kecil lagi ketika beliau berdagang bersama datuknya, iaitu Abu Talib. Kejujuran adalah salah satu tanda keimanan seseorang, kerana dengan bersikap jujur, seseorang akan dapat mencapai ketenangan hati dalam hidup. Kejujuran juga adalah asas yang sangat penting dalam membina hubungan yang baik sesama manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, beliau menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan berpeganglah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan menggelisahkannya. Hadis ini mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga kejujuran dalam hidup, kerana kejujuran membawa ketenangan, malah kebohongan mendatangkan kegelisahan. Terdapat 3 jenis kejujuran yang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian. Pertama, jujur dalam ucapan, iaitu berkata benar dan tidak menipu. Kedua, jujur dalam perbuatan, iaitu berbuat sesuatu yang sesuai dengan apa yang diucapkan dan tidak menyimpang dari kebenaran. Yang ketiga, jujur dalam niat, iaitu berniat hanya untuk mencari keredaan Allah dalam segala tindakan dan amalan yang dilakukan. Ya, saya tahu buat saya ni lah. Bang. Dia ulat mana tu? Ulat saya ke ni? Tu ulat mana? Masih bang. Dia air balik. Akhlak mulia Rasulullah SAW yang boleh dijadikan contoh kepada setiap umat muslim yang seterusnya ialah amanah. Rasulullah SAW dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah terpercaya, baik sebelum menjadi Rasul maupun setelahnya. Disebabkan itulah yang menjadikan masyarakat Arab ni memilih beliau untuk menjaga barang titipan mereka, kerana bagi dia ni betul-betul menjaga amanah seseorang. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan amanah sebagai sifat yang melekat pada setiap nabi. Dalam surah Al-An'am ayat 90, Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudhum muqtadi, yang bermaksud mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Merujuk pada ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengikuti jejak para nabi. Untuk itu, sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah yang telah
dititipkan Allah dan mengikhlaskan niat kerana Allah semata-mata. Jadinya setiap muslim ni perlu mengamalkan sifat amanah dalam kehidupan harian kerana amanah ni merupakan perkara yang dituntut oleh Allah. Assalamualaikum bang. Boleh tolong dengan barang saya bang? Saya nak pergi pusing dulu. Okey bang, terima kasih bang. Bang. Ha? Bukan barang abang tu. Tak, ni barang saya. Barang lain. Barang saya. Yelah. Lepas tu, hanya tunggu orang yang datang. Abang tu tidak. Nantak abang lah. Abang, barang saya tadi mana? Ada ni. Oh, okey. Okey bang. Sifat pemaaf juga merupakan salah satu contoh akhlak mulia Rasulullah SAW yang boleh setiap umat Islam contohi. Rasulullah SAW ni ialah merupakan dikenali sebagai seorang yang pemaaf. Baginda ni tidak mudah berasa sakit hati, apatah lagi berdendam walaupun diperlakukan dengan berbagai perbuatan menyakitkan, bahkan turut mengancam nyawa. Terdapat satu kisah Rasulullah SAW, iaitu baginda diludah oleh kaum kafir Quraisy ketika hendak pulang dari masjid selepas selesai menunaikan solat. Namun baginda tidak pernah membalasnya. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman yang bermaksud, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya, iaitu perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Surah Asy-Syura ayat 43. Untuk penjelasan ayat tersebut, berikut ialah karakter pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang patut diteladani oleh setiap manusia. Jika seseorang datang untuk minta maaf, maka baginda terus memaafkan orang itu. Ini bermakna amalan memohon maaf ni harus dilakukan tidak kira bila, tempat atau dengan siapa. Untuk menjadi seorang yang mampu memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita memerlukan jiwa yang besar. Setiap manusia ni tidak lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan, maka janganlah kita malu untuk memohon maaf kepada seseorang. Bang. Jangan abang, saya lekor main tadi. Tak. Minta maaf bang. Tak. Bang minta maaf. Tambahan lagi, bersikap rendah diri juga merupakan salah satu contoh akhlak mulia Rasulullah SAW yang boleh diikuti oleh setiap Muslim. Merendah diri ini adalah salah satu sifat yang mulia dan terpuji yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita dapat melihat bahawa walaupun baginda merupakan seorang pemimpin yang agung, baginda tetap bersikap sederhana dan tidak sombong. Kepribadian ini memberikan teladan yang penting kepada seluruh umat Islam agar mereka tidak bersikap angkuh, sebaliknya hendaklah sentiasa bersikap tawaduk. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu ialah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang yang kurang beradab menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya sikap rendah diri dalam kehidupan seseorang mukmin yang perlu dicontohi daripada Rasulullah SAW. Dalam konteks masyarakat madani, sifat rendah diri ini membantu dan menjalin hubungan yang harmoni dan menggalakkan kerjasama yang baik dalam kalangan masyarakat. Minggu depan ni saya pergi ni sebab saya ada buat projek kat sana. Oh, so jadi saya kena settlekan semua kerja minggu ni lah. Ya, faham. Bang, ni tempat bos bang. Abang boleh duduk. Tak apa, biar duduk sini. Saya boleh kat sini. Akhir sekali, kesimpulan yang diperoleh daripada akhlak mulia, penghayatan akhlak mulia dalam kehidupan seseorang Muslim ialah penghayatan akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan seseorang Muslim merangkumi nilai-nilai murni seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, rendah hati dan keteguhan dalam beribadah. Rasulullah SAW telah menjadi teladan sempurna dalam aspek kehidupan, sama ada dalam hubungan dengan Allah,
hubungan sesama manusia maupun hubungan dengan hidupan sekeliling. Seseorang Muslim yang menghayati akhlak Rasulullah akan berusaha menjalani hidup dengan penuh tanggungjawab dan berpegang pada kebaikan serta keadilan. Akhlak ini tercermin dalam sikap dan perbuatan harian seperti menghormati orang lain, membantu orang yang memerlukan, memaafkan mereka yang melakukan kesilapan, serta selalu berusaha menjadi Muslim yang bermanfaat bagi masyarakat sekeliling. Dengan mencontohi akhlak mulia Rasulullah, seseorang Muslim dapat membangun karakter yang tidak hanya baik di mata manusia tetapi juga bernilai di hadapan Allah SWT. Jadi, kita beralih kepada sunnah. Definisi sunnah adalah setiap yang diambil daripada Nabi SAW selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir, iaitu persetujuan baginda SAW. Contoh sunnah yang pertama adalah adab memasuki masjid. Baginda SAW masuk dengan kaki kanan. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita memasuki masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan sunnah beliau dalam banyak situasi. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah ia masuk dengan kaki kanannya." Seterusnya, mengucapkan doa masuk masjid. Ketika memasuki masjid, kita disunahkan untuk mengucapkan doa sebagai tanda penghormatan dan memohon perlindungan kepada Allah. Doa yang disunahkan adalah Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftali abwab rahmatika, yang bermaksud, dengan nama Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan selain itu, untuk menjaga kebersihan dan ketenangan, Rasulullah SAW mengajarkan agar kita memasuki masjid dengan tenang dan tidak berlari. Masjid adalah tempat untuk beribadah dan bermeditasi, jadi kita disarankan untuk menjaga kebersihan dan ketenangan. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu datang ke masjid, maka janganlah kamu datang dengan tergesa-gesa. Jika kamu datang, maka lakukanlah solat 2 rakaat sebelum duduk." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kita beralih kepada contoh sunnah yang kedua, iaitu murah dalam memberi senyuman. Nabi Muhammad SAW sangat gemar dalam memberi senyuman kerana senyum merupakan sebagai sedekah di dalam Islam. Rasulullah mengajarkan bahawa senyum adalah sedekah yang mudah dilakukan dan penuh pahala. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini demikian menunjukkan bahawa senyum bukan hanya ekspresi fizik, tetapi juga memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik kerana menyenangkan hati orang lain. Selain itu, senyum juga dapat meningkatkan hubungan silaturahim. Senyum dapat mengeratkan silaturahim dan membangun rasa cinta kasih antara sesama umat manusia. Rasulullah selalu tersenyum kepada sahabatnya dan orang lain, bahkan kepada orang yang baru pertama kali bertemu. Senyum adalah cara yang efektif untuk menghilangkan jarak antara individu dan membentuk ikatan yang lebih akrab dan harmonis. Lanjutan daripada itu, contoh sunnah yang ketiga ialah berbicara. Nabi Muhammad SAW berbicara dengan lembut dan jelas. Rasulullah mengajarkan untuk berbicara dengan lemah lembut dan jelas agar orang lain mudah memahami apa yang kita sampaikan. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Dia menyukai kelembutan dalam segala hal. Selain itu, berkata yang baik atau diam. Rasulullah mengajarkan untuk hanya berkata yang baik atau lebih baik diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hal ini kerana
apabila kita berkata perkara-perkara yang baik, kita mampu menyenangi hati orang lain dan mendapat pahala daripada Allah. Berbanding terbalik, sekiranya kita mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain, ia akan membuatkan kita mendapat dosa dan kita berhutang maaf kepada seseorang yang kita berkata tidak baik itu. Aduh, tak guna. Fai, janganlah cakap tu. Seeloknya kita ganti perkataan-perkataan yang tak elok tu dengan istighfar, Astaghfirullahalazim dan sebagainya. Saya minta maaf tu. Selepas itu, contoh sunnah lain ialah menjaga penampilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan penampilannya daripada hujung rambut sehinggalah hujung kaki. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotong rambut kerana sangat menjaga kebersihan dan kerapian rambut. Baginda biasa memotong rambutnya secara rutin dan tidak membiarkannya terlalu panjang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, maka perbaikilah penampilanmu. Hadis riwayat Muslim. Baginda juga menyarankan agar rambut dipotong dengan rapi untuk menjaga kebersihan maupun penampilan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan perfume dan minyak wangi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak wangi dengan campuran kasturi. Okey, seterusnya contoh sunnah yang lain ialah bertegur sapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberikan salam kepada orang muslim yang lain. Baginda memberi salam kepada semua orang tanpa mengira usia atau status sosial. Baginda juga memberi salam kepada kanak-kanak, orang yang lebih tua dan sesama umur, serta mengajarkan kita untuk berlaku sama kepada semua orang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua dan yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menyapa dengan nama yang disenangi. Rasulullah sangat menitik beratkan seseorang untuk memanggil saudaranya lain dengan nama yang disenangi. Rasulullah sering menyapa orang dengan menggunakan nama mereka kerana untuk menunjukkan rasa perhatian dan penghargaan terhadap individu tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan nama seseorang dengan sebutan yang tidak menyenangkan. Hadis riwayat Bukhari. Pak Ip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Macam mana sekarang? Buat Grab ni sekarang. Okey, jadi contoh sunnah yang lain ialah ketika makan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kanan. Baginda sangat menganjurkan untuk makan dengan tangan kanan. Hal ini kerana tidak hanya dalam bentuk adab tetapi juga tangan kanan merupakan tangan yang lebih bersih dan digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Baginda juga bersabda, sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya, maka janganlah kamu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga makan dengan penuh rasa syukur. Baginda selalu mengingatkan umatnya untuk bersyukur setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun dalam keadaan sederhana. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah makanan yang baik dan berdoalah kepada Allah dan janganlah kalian mencela makanan kerana makanan merupakan sesebuah rezeki dan limpahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Seterusnya, contoh sunnah Rasulullah SAW yang berikut ialah adab dalam berdoa. Terdapat beberapa adab dalam berdoa.
seperti berdoa dengan khusyuk dan menghadap kiblat. Rasulullah SAW berdoa dengan penuh kekhusyukan, mengingat betapa pentingnya menjaga tumpuan dan rasa tunduk kepada Allah SWT. Baginda juga menghadap kiblat saat berdoa sebagai tanda penghormatan terhadap arah yang Allah tentukan. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian berdoa, maka menghadaplah ke arah kiblat." Riwayat Al-Bukhari. Adab yang seterusnya ialah memulai doa dengan pujian kepada Allah. Rasulullah SAW selalu memulai doa dengan memuji Allah terlebih dahulu, seperti dengan menyebut nama Allah yang indah, sifat-sifatnya dan memuji kebesarannya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah ia memuji Allah, menyebut sifat-sifatnya, kemudian baru ia berdoa." Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahawa Rasulullah SAW selalu memuji Allah di awal doa-doanya, dan kita sebagai umat Rasulullah SAW haruslah mengikuti contoh sunnah-sunnah, terutamanya adab dalam berdoa. Baik, akhir sekali, contoh sunnah Rasulullah SAW ialah sunnah di dalam tidur. Antara perbuatan Rasulullah SAW sebelum tidur ialah tidur dengan berwudu. Rasulullah SAW tidur dalam keadaan berwudu sebagai bentuk persiapan untuk ibadah malam. Di dalam sebuah hadis, sesungguhnya tidur dalam keadaan suci adalah sunnah. Seterusnya, contoh sunnah dalam tidur yang kedua ialah tidur menghadap ke kanan. Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidur dengan menghadapkan tubuh badan ke kanan kerana itu lebih baik dan lebih sihat. Di dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Apabila kalian ingin tidur, maka tidurlah dengan menghadap ke kanan." Riwayat Al-Bukhari. Selain itu, tidur menghadap ke kanan mempunyai manfaat yang tersendiri, seperti manfaat tidur dengan menghadap tubuh ke kanan dapat meningkatkan kualiti tidur. Hal ini demikian kerana dapat membantu tubuh untuk lebih santai dan lebih mudah untuk tidur, kerana tubuh berada dalam posisi yang lebih seimbang dan nyaman. Menghadapkan tubuh ke kanan dapat mengurangi ketegangan pada tubuh dan mengurangi risiko penyakit. Daripada sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, jelaslah bahawa setiap perkara yang dilakukan oleh Rasulullah mempunyai kebaikan yang tersendiri, dan kita perlulah mencontohi apa yang dilakukannya kerana supaya kita dapat menjadi seorang umat Rasulullah yang baik dan beriman. Kesimpulannya, penghayatan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian adalah keupayaan untuk mencontohi tingkah laku, ucapan dan perbuatan Rasulullah dalam bentuk ibadah dan kecintaan kepada Allah. Sunnah Rasulullah SAW mencakupi aspek ibadah seperti cara kita menunaikan solat, berpuasa dan zikir, serta aspek kehidupan seharian
seperti cara kita bersosial dengan orang sekeliling, menjaga kebersihan dan cara pemakanan kita sendiri. Menghidupkan sunnah membantu seseorang Muslim untuk membina kehidupan yang seimbang dan berakhlak, memperkuatkan iman dan memperoleh redha Allah. Sunnah menjadi panduan untuk hidup dalam kebaikan dan kesederhanaan, mendekatkan diri kepada Allah serta memperbaiki hubungan sosial dengan orang lain. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami mengenai penghayatan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan Muslim. Terima kasih.